Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 13 Februari 2024. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan mengambil inisiatif menganjurkan Karnival Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS bagi meningkatkan ekonomi rakyat. Program itu diadakan serentak dengan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2024 Zon Luyang di Kota Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jin Ze berkata, menerusi karnival itu, para usahawan juga berpeluang mempromosikan produk jualan mereka kepada orang ramai. Supaya orang ramai tahu produk-produk Sabah yang begitu baik sekali, dan juga kita ada buat jualan madani. So ini sudah tentu akan membantu mereka yang memerlukan. So program-program seperti ini dia bukan saja untuk silaturahim, bukan saja untuk memupuk perpaduan dan mengangkat ini kebelbagaian kebudayaan yang indah di Sabah, dan juga saya rasa ada kebaikan dari segi ekonomi. Datuk Pung Jin Ze yang juga Adun Luyang berhasrat untuk terus mengadakan program seumpama pada masa akan datang dengan memberi fokus meningkatkan ekonomi negeri sekaligus memperkukuh perpaduan pelbagai kaum di Sabah. Kolaborasi Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS dengan Universiti Malaysia Sabah UMS mampu memperkasa lagi seni muzik suku etnik Bisaya. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa berkata tidak dinafikan seni muzik suku etnik memiliki keunikan sendiri dan turut diminati peminat muzik dalam dan luar negara. Namun ia memerlukan promosi lebih kerap terutama di luar negara bagi memastikan keunikannya terserlah. Dalam musim ini untuk kita sama-sama bersama kolaborasi dalam kita mengangkat martabat dan juga soal kesenian dan kebudayaan di kawasan kita ni, khususnya di Sabah. Datuk Mat Bali menyatakan demikian kepada media semasa Festival Kulintangan PBBS di Dewan Kampung Lupak, Beaufort. Sementara itu, Pensyarakanan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS, Dr. Siti Aidah Lukin berkata, UMS sentiasa membuka peluang kepada penggiat seni muzik tempatan melalui Fakulti Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Sebenarnya UMS di bawah, kalau dulu di Sekolah Pengajian Seni dan sekarang di ASTIF, memang sentiasa memberi peluang kepada perkembangan muzik tradisi. Saya minta kepada pihak UMS supaya juara itu dibawa dididik dengan muzik di peringkat UMS. Dan sehingga mereka bawa ke peringkat negara dan bawa bertanding di Jepun dan juga di Amerika. Mendapat 2 emas, satu di Jepun dan 1 di Amerika. Kumpulan lalu muncul Johan bagi kategori kulintangan, manakala kumpulan Mandiri BT pula Johan bagi kategori gambang. Kumpulan berkenaan masing-masing memenangi hadiah wang tunai dan sijil penyertaan. Badan Keagamaan khususnya di daerah Sipitang disaran lebih aktif menganjurkan aktiviti keagamaan serta mencari pendekatan terkini bagi mendidik dan menarik masyarakat khususnya generasi muda mendekatkan diri dengan Al-Quran. Adun Sidumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata ini termasuklah melaksanakan Majlis Tilawah Al-Quran MTQ yang melibatkan golongan muda. Saya mendukung usaha ini yang sangatnya acara ini sungguh baik di samping agama Islam sebagai agama resmi, tapi juga ialah sebagai satu cara untuk menghadapi cabaran dunia masa kini, cabaran sosial, cabaran media ini yang banyak mempengaruhi. Kalau kita tidak isi minda rakyat ini, khususnya di kalangan orang Islam, mungkin kita boleh lari jauh daripada landasan. Datuk Dr. Yusuf ditemui pemberita semasa Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Sipitang di Surau Kampung Sungai Tiga, Sipitang. MTQ peringkat daerah Sipitang dimenangi Ustaz Muhammad Hafiz Batubara Mashrudin bagi kategori Qori, manakala kategori Qoriah dimenangi Siti Minah Musram. Pemenang akan mewakili daerah Sipitang ke pertandingan di peringkat bahagian yang akan diadakan di Beaufort.
Seramai 90 kanak-kanak menyertai program Khatan Perdana 2024 anjuran Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Batu di Tawau. Program bermula seawal 7.30 pagi itu membabitkan kanak-kanak terpilih daripada keluarga B40 di kawasan berkenaan. Perasmian program itu disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi di Pusat I-Desa Tanjung Batu, Tawau. Ketika ditemui pemberita, Datu Muhammad Suryadi yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan berkata, program Khatan secara percuma itu dapat membantu meringankan beban ibu bapa. Sambutan yang begitu menggalakkan daripada ibu bapa. Dan saya melihat ini sebagai salah satu cara untuk membantu meringankan beban bapa yang mengkhatankan anak mereka kerana kita bagi secara percuma di peringkat DUN Tanjung Batu. Dalam program berasingan, Datu Muhammad Suryadi yang juga Ahli Parlimen Kalabakan turut merasmikan Khatan Perdana peringkat Merotai yang juga melibatkan 90 kanak-kanak. Kanak-kanak terlibat turut disiram dengan air menggunakan pili bomba. Sementara itu di PPR Taman Seri Apas Tawau, seramai 41 kanak-kanak diraikan dalam program Berkhatan Beramai-Ramai, anjuran pengurusan Masjid Cahaya Raudah, kawasan rukun tetangga Taman PPR Seri Apas dan pejabat Adun Apas. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, program itu bagi membantu meringankan beban kos berkhatan ditanggung oleh ibu bapa. Ini adalah merupakan satu program yang telah menjadi rutin di pejabat adun saya dan juga setiap tahun di Taman PPR ini tidak pernah gagal di dalam menyediakan program bagi membantu warga-warga yang kurang berkemampuan khususnya di Taman PPR ini untuk mengkhatankan ataupun menyunatkan anak-anak mereka tanpa terpaksa membayar kos yang begitu mahal apabila mereka ingin bersunat di klinik-klinik swasta ataupun di tempat-tempat yang lain. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata, bagi cuti sekolah ini 100 kanak-kanak dikhatankan secara percuma di kawasan PPR Taman Seri Apas dan PPR Taman Seri Titingan, Tawau. Manakala di Kampung Bahagia Sandakan, lebih 100 kanak-kanak diraikan dalam program Berkhatan Beramai-Ramai. Program tersebut anjuran Pejabat Khidmat Rakyat Parlimen Batu Sapi dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid Darussalam, Kampung Bahagia. Menurut Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Sekong, Saparudin Abu, program itu diharap dapat meringankan beban golongan kurang berkemampuan di kampung tersebut. Dalam masa sama membuka ruang kepada pemimpin akar umbi mendekati penduduk, seterusnya mengukuhkan lagi ikatan muhibah dengan masyarakat setempat. Asad Muni daripada YB sendiri, mari untuk membantu meringankan ibu bapa. Program sebegini amat baik sekali kerana dapat bertemu dan bermesra dengan kedua ibu bapa kanak-kanak tersebut. Penglibatan belia dalam kejohanan sukan seperti futsal dan badminton mampu merapatkan hubungan silaturahim antara sesama. Melalui acara itu, mereka dapat bergaul mesra selain membudayakan amalan gaya hidup sihat. Sehubungan itu, Ketua Setiausaha Politik Ketua Menteri Sabah Datuk Kasim Razali berkata, kejohanan futsal dan badminton anjuran Biro Sukan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sihat. Beliau berucap merasmikan pertandingan futsal dan badminton tertutup Tanjung Batu di Tawau. Sementara itu, pengerusi penganjur yang juga timbalan Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tanjung Batu, Datuk Muiz Picho berkata, kejohanan julung kali itu mendapat penyertaan luar jangka dengan 36 pasukan futsal dan 420 peserta kejohanan badminton.
Kita untuk buat ini program iaitu untuk mencungkil ya bakat-bakat baru di kawasan Tanjung Batu ini. Itulah kita mengadakan tertutup untuk Tanjung Batu, dan untuk mencungkil bakat-bakat baru insya-Allah akan datang baru kita buat yang terbuka dari kita sudah ada pasukan yang mantap yang kita boleh ketengahkan untuk bertanding itu. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini, dan menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.